penting tu, dan lebih penting ni awak tak buang duit mak bapak awak. Betul tak? Okay? So pastikan awak dah tak ada pilihan, awak dah masuk dekat sini dan awak kena ambil organic chemistry, awak kena belajar chemistry. So make sure apa yang awak nak buat tu awak dapatlah hasil. Tak banyak pun, boleh dapat sedikit, jangan dapat zero. Okay? Okay. So itu okay, organic chemistry in our daily life. Takkan awak rasa organic chemistry sangat susah. Okay, pertama ikatan. Seperti yang saya terangkan tadi, karbon ada 4 ikatan. Okay, jangan terperanjat ya, sebab sepanjang saya memeriksa kertas jawapan kimia organik, masih ada pun yang tak tahu karbon tu boleh bentuk ikatan berapa. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak detect. Bila dia lukis struktur tu, dia tak tahu strukturnya salah ke tak. Sebab ada karbon sampai 5 ikatan. Reaction. Betul? So dekat mana yang akan bertindak balas? Dekat alkin. So ramai pelajar yang buat, okeylah alkin tu betul lah. So dapatlah ini kan. Betul jawapan tu? Betul tak? Nak hafal pun. Awak hanya perlu ingat, faham kumpulan berfungsi dan apakah tindak balas yang boleh dilalui oleh kumpulan berfungsi tersebut. Okey, contohnya alkohol dengan ketone. Tindak balasnya tak sama kan? Sebab alkohol boleh kita lakukan substitution reaction kepada alkyl halide. Okey, tapi ketone boleh tak kita tindak balaskan substitution reaction ke atas ketone? Tak boleh. So kalau awak faham fungsi setiap kumpulan berfungsi, so awak tak perlu nak menghafal sangat tindak balas, dan awak tak perlu nak menghafal struktur ni, tindak balas dengan reagen ni apa yang awak dapat. Sebab awak hanya perlu tumpukan pada struktur sebatan tersebut apakah kumpulan berfungsi yang ada. Contoh nanti kita lihat dekat how we can synthesis paracetamol. Okey, kalau awak perhatikan dalam paracetamol ini, kita ada hydroxy group. Betul? Ini apa? Amide. Oh, amida. Mana-mana je lah. Okey, so the reactive part is this carbonyl. So awak hanya perlu faham the chemistry of carbonyl sahaja. Macam ini awak perlu faham the chemistry of the hydroxy group. Cuma awak kena bezakan antara hydroxy attached kepada carbon sp3, which is the normal hydrocarbon, dengan hydroxy attached to the aromatic ring, because the behavior is different. Okay, this is phenol. So phenol chemistry dengan alcohol chemistry is different. Okay, so kalau awak faham chemistry of phenol dan awak faham chemistry of alcohol, so awak boleh tentukan sesuatu tindak balas itu akan berlaku ataupun tidak apabila diberikan sesuatu agent sintesis punya part. Awak cuba daripada produk dan patah balik kepada starting material. Okay. Okay, saya rasa awak pun semua dah belajar pasal alkyl halide. Mungkin kalau saya boleh buka sekejap untuk persoalan, ataupun kita boleh lajak sikit lah. Ke dah penat macam mana mata dia sepek sebelah ke, hidung dia mancung ke, telinga dia ke tak ada ke, dia pakai tudung warna apa ke, so awak tak akan kenal dia. So begitu juga dengan sebatan organik. So haloalkane mestilah ada RX. Betul? Kalau ada lain daripada tu, ROH dah jadi alkohol. Okay? So perlu kenal dulu struktur dia. Kemudian ini contoh-contoh dia lah. Okay, kena dalam haloalkane kan ada primary, secondary, tertiary. Itu mesti kena faham. Sebab primary tindak balas apa? SN1 primary SN2 dengan E2. Okay? So kalau awak tak kenal yang mana satu primary alkohol, primary alkyl halide, itulah yang berlaku. Memang saya pernah jumpa pun. Saya tahu pelajar ni tidak tahu membezakan antara primary alkyl halide, secondary alkyl halide, tertiary alkyl halide, dan dia tak tahu pun SN1 reaction berlaku dengan primary ke, secondary ke, tertiary. Dia main batai je. Okay? So saya nak jelaskan dekat sini, perlu ataupun penting awak kenal primary alkyl halide macam mana, secondary macam mana, tertiary macam mana. Okay?
Kemudian bagilah nama dia, ekonomi boleh bincang dengan pensyarah dengan detail. Saya hanya nak highlightkan perkara-perkara penting yang perlu awak faham dalam sesuatu topik. Substitution reaction tak ada elimination reaction, tak akan berlaku punya under ionic reaction. Okay, so maksudnya awak perlu faham kumpulan berfungsi itu dan awak perlu tahu dalam molekul tersebut di manakah pusat yang reaktif. Okay, dan awak boleh ignorekan tempat-tempat lain. Ini especially bila kita bincang pasal tindak balas sempatan organik. Sebab kalau awak tak tahu di mana pusat yang reaktif, itulah yang menjadikan organic reaction itu payah. Okay, so untuk alkyl halide awak perlu tahu kita ada halogen, delta negatif dan karbon yang eksternnya akan jadi delta positif. So inilah pusat segala tindak balas bagi alkyl halide, sama ada substitution ataupun elimination. SN1. So itu je lah apa yang payahnya. Okay, so tindak balas akan berlaku dekat karbon ini. So untuk SN1 awak akan putuskan ikatan antara karbon dengan bromin dahulu dan awak dapat Br-, awak dapat tertiary carbocation. Betul kan? Kalau tak ingat, awak akan bentuk carbocation. Okay, langkah yang kedua tu yang menentukan apakah produk yang awak dapat. So kebiasaannya di dalam SN1 reaction, the nucleophile is your solvent. So kalau saya tulis begini, maksudnya solvent awak adalah, dalam kes yang pertama ini adalah apa tu? Ethanol. Okay, so yang kedua solvent adalah water, bukan air. Saya ingat air. Oh, hydrogen hydroxide H2O. Yang ketiga adalah metanol. So apa struktur A? Dr. Azhar bin Arifin atas kesudian yang berbahagia Profesor Madya atas ceramah yang sebentar tadi. Begitu banyak ilmu tetapi kadang-kadang ada yang memanfaatkannya, ada yang hanya datang dengan mendengar saja. Okey, so selepas itu kita kena muhasabah diri Okey, so justru itu sebagai tanda kenang-kenangan dan penghargaan majlis menjemput yang berusaha Puan Siti Wardah minta selamat Timbalan Ketua Unit Kimia Kolej Multiplasi Selangor bagi menyampaikan sedia penghargaan dan cenderamata kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Azhar bin Arifin. Dipersilakan.